Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah, kita bersama lagi dalam segmen Motivasi Pagi di IKIM FM, pilihan utama anda. Tuan-puan sekalian, alhamdulillah, hari ini kita nak ceritakan supaya dalam rumah kita hidupkan amalan bacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kadang-kadang orang risau macam mana supaya semua orang berubah dalam dunia ni. Tapi kadang-kadang untuk ubah manusia ni kita perlukan rahmat Allah, kita perlukan tangisan. Sebab tu dalam rumah kita hari ni, apa jadi pada rumah-rumah orang Islam? Hari ni dalam rumah-rumah orang Islam tidak lagi kedengaran perkataan Allah dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah hilang dalam rumah-rumah orang Islam menceritakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan macam mana orang yang begitu hebat, Umar radhiyallahu anhu, satu orang yang sangat hebat, orang yang sangat, yang mana kita dengar satu masa dia duduk, tiba-tiba dia menangis, dan satu waktu yang lain dia ketawa. Tapi macam mana, orang tanya kenapa menangis, dia kata dia menangis ketika dia teringat waktu ditanam anak perempuan dia hidup-hidup. Ditanam anak perempuan dia hidup, ketika tu orang lain, anak perempuan dia dah besar, dia bawa pergi dan ditanam. Masa dia tanam, anak dia kata ayah dia, isteri dia pakaikan anak dia cantik-cantik, dia pergi ke satu tempat, dan anak dia kata ayah nak bawa saya pergi mana ni? Ayah nak bawa saya pergi mana ni? Dia kata ayah nak bawa saya pergi main-main je, jalan-jalan je macam anak-anak kecil kita. Ayah nak bawa pergi jalan-jalan. Tiba-tiba apa jadi, tuan-puan sekalian? Maka dia telah gali lubang. Dia kata ayah main gali-gali ke? Ayah main gali-gali ke? Tiba-tiba dia gali, anak dia tolong Umar gali lubang tu. Pasir kena muka Umar, dan kata Umar tu dia telah ambil dan telah bersihkan pasir pada wajah Umar radhiyallahu anhu. Dan akhirnya dia telah tanam anak dia masuk dalam. Ayah kenapa kambus saya tak boleh bernafas? Ayah kenapa kambus saya? Ayah main tanam-tanam ke? Dia dengar suara anak dia kambus hidup-hidup. Maka dalam keadaan sedih, tapi oleh kerana suasana begitu teruk waktu tu, jahiliahnya manusia, maka Umar waktu telah tanam anak dia hidup, dan kata Umar, sebab tu aku menangis teringat suara anak dia lama-lama makin hilang. Orang kata kenapa dia ketawa? Dia ketawa, dulu aku sembah Tuhan yang dibuat pada buah-buahan, kemudian bila aku lapar, penat-penat aku buat, bila aku lapar aku makan. Tapi macam mana orang kata Nabi lepas aku? Kalau Nabi yang paling layak, Umar lah orang yang paling layak. Tapi orang macam Umar, macam mana dia masuk Islam? Sejak orang macam ni, ada tak kita tanah anak hidup? Tak ada. Tapi Islam ni ajar bila orang teruk macam ni, tapi bila kena dengan nur perkataan Allah dan nur perkataan Nabi SAW, maka dia jadi sebaik-baik orang. Maka tuan-puan sekalian, waktu tu apa jadi? Maka Umar radhiyallahu anhu satu waktu telah mesyuarat nak bunuh Nabi. Siapa nak bunuh Nabi? Jadi waktu tu maka Umar datang, dia kata biar aku pergi bunuh. Orang ni mesyuarat je, biar aku pergi bunuh Nabi. Maka bila nak pergi bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam perjalanan jumpa Sa'ad, Sa'ad kata kau nak pergi mana? Bunuh Muhammad. Muhammad tak guna, nak bunuh Muhammad. Maka kata Sa'ad, kau nak bunuh Muhammad, kau tahu tak nanti banyak kaum-kaum akan menuntut bela dan bunuh kamu. Maka Umar tak kira, dia kata kau banyak cakap, biar kau aku belasah. Maka Sa'ad dah kena belasah teruk. Bayangkan macam ni punya berani, kuat punya orang. Sa'ad kata, wahai Umar, sesungguhnya kamu sibuk dengan orang lain. Adik dengan adik ipar kamu pun dah masuk Islam. Maka dia terus pergi rumah adik dia. Tuan biasa dengar cerita sampai kat rumah adik, dengar pada luar macam tengah bercakap sesuatu. Masuk-masuk, masa tu sebenarnya Khabbab tengah mengajar adik dengan adik ipar Umar Quran. Maka dia terus menyorok sebalik tabir. Khabbab menyorok dan telah belasah. Umar belasah adik dengan adik ipar dia. Akhirnya adik dia dah berdarah-darah, teruk, bukan sikitnya belasah, betul-betul belasah. Tak macam belasah adik, macam belasah musuh, teruk dia belasah. Maka dalam keadaan berdarah-darah dan mereka menangis, dia kata, wahai Umar, macam mana kalau agama yang kami peluk ni lebih baik daripada agama nenek moyang kita dulu? Wahai Umar, bunuh saja kami sanggup mati dalam Islam. Tuan tengok, lihat macam mana iman orang dulu. Maka Umar radhiyallahu anhu tiba-tiba dia nampak masyaf Al-Quran. Maka dia kata, apa tu? Dia kata, mai aku nak tengok. Kata adik dia, tak boleh, kamu tak suci, kamu kotor. Kalau kamu tak suci, kotor, kamu tak boleh pegang Quran. Maka dia terus bersihkan diri dia. Dia terus bersihkan diri dan tanya adik dia, waktu tu telah terbuka hati untuk masuk Islam. Maka Khabbab telah keluar daripada tabir dan kata, wahai Umar, sesungguhnya aku nak beritahu kau berita gembira. Malam tadi aku dengar Nabi SAW telah doa, wahai Allah, beri hidayah antara dua Umar.
berhidayat antara dua ummah. Satu lagi ummah, wahai Allah kekuatkanlah Islam dengan antara dua ummah ni. Maka waktu tu Allah telah pilih antara Umar Al-Khattab atau satu lagi Umar ialah Abu Jahal. Maka waktu tu doa Nabi SAW, maka Umar terus pergi jumpa Nabi. Maka sampai depan Nabi dia telah ucap kalimah syahadah. Tuan-puan bayangkan orang tengah marah. Kalau orang biasa tengah marah macam mana? Boleh tengah marah tiba-tiba nak suruh minta maaf, nak suruh buat ni, buat tu. Tak ada, orang tengah marah, memerontak. Ini pula orang memang sangat hebat. Bukan buat-buat garang, memang garang orangnya. Tapi bila kerana dalam rumah itu ada suasana, ada nur pada Quran dan nur pada hadis Nabi SAW, nur perkataan Nabi yang begitu mulia dan tinggi, maka dia telah melembutkan hati. Dia kata kita punya cakap ni kadang-kadang tak ada nur, tak ada cahaya. Imam Ghazali rahmatullah alaih kata, ceramah syaran hebat-hebat dia macam malam tu hujan, esok keliling basah. Tapi hadis Nabi SAW yang kita dengar hari-hari, walaupun setitik, daripada seolah-olah macam air daripada gunung jatuh atas satu batu, walaupun setitik, lama-lama batu tadi akan jadi lekuk. Macam tu juga hati kita hari ini. Hari ini bagaimana keadaan hati kita? Sebab tu dalam rumah kita apalah salahnya kan? Kadang-kadang orang jumpa kita merayu, dia kata, "Pak Ustaz, macam mana ni bapak saya, keluarga saya, anak saya tengok TV je, keluarga saya tengok TV 24 jam." Maka saya tanya, ada berapa TV kat rumah? Dia kata ada 10. Saya kata, dalam rumah berapa banyak sesi untuk baca Quran, mengaji? Berapa banyak sesi kita dengar hadis Nabi? Dia kata tak ada. Kata, balik saya nak buatlah, saya nak wujudkan dalam rumah saya nak buang TV semua sekali. Saya kata tak, bukan itu maksud saya. Maksud saya ialah dalam rumah kita mulakan sedikit sebanyak dengarkan hadis Nabi SAW. Ulama anjurkan dalam rumah kita mulakan dengan setengah jam baca hadis Nabi SAW. Cari hadis-hadis, contoh mutakhab hadis yang saya selalu baca kat rumah saya melalui berkesan bacaan ni. Alhamdulillah, yang saya pernah cerita dulu mungkin dalam program Islam agamaku tu, maka saya cerita macam mana keluarga saya yang tak pernah semayang. Salah satu kesan, satu usaha pada satu orang guru. Satu lagi dalam rumah saya hidupkan amalan bacaan hadis Nabi SAW. Walaupun mula-mula keluarga tak suka bila saya mula baca, walaupun saya budak-budak tak boleh buat apa waktu 12 tahun. Bila saya mula baca, akhirnya bapak saya duduk dan kata, "Bi, boleh tak ajar bapak semayang? Bi, boleh tak ajar bapak semayang?" Maksudnya kesan bila kita baca hadis dalam rumah kita, maka ada kesan yang besar. Tuan-puan sekalian, hari ini kita boleh kumpul keluarga kita makan sekali, boleh kumpul keluarga kita tidur sekali, boleh kumpul keluarga kita berjalan sekali. Apa salahnya kita kata, "Wahai isteriku, banyak kehidupan kita telah berlalu, macam-macam kita buat. Marilah kita sama-sama bertaubat, berubah. Kita mulakan sedikit bacaan hadis Nabi SAW dalam rumah kita." Satu isteri beritahu pada suami dia. Kalau suami tak nak beritahu pada anak dia, mana yang nak besar mungkin tak nak, mak ni baru nak jadi baik, sibuk. Mula dengan anak kecil kita, walaupun daripada anak yang kecil berdua, mulakan dengan baca hadis Nabi. Sesungguhnya kebaikan ini sentiasa menelan keburukan, dan keburukan sekali-kali tak akan menelan kebaikan kita. Jadi mulakan dengan hadis Nabi dengan yakin dan istiqamah. InsyaAllah lama-lama ahli keluarga kita mula duduk, dan bila dalam rumah kita ada suasana dengarkan hadis Nabi tentang kelebihan-kelebihan iman, kekuatan iman, kepentingan iman, kelebihan solat, kepentingan sunnah, kelebihan sunnah Nabi. Dalam tu cerita berakhlak Nabi, kelebihan senyum, kelebihan berkasih sayang, kelebihan mencintai dan mengasihi, kelebihan kita buat suatu amal kerana Allah, begitu cintanya Allah kepada kita. Maka hadis-hadis seperti ini kita dengarkan, bukan kitab-kitab tentang kuhakam. Kuhakam mungkin kita kena rujuk dengan ustaz-ustaz yang pakar, dan tak takut ada kuhakam kita kena tanya. Tapi ini kita dengarkan tentang fadail, tentang kelebihan-kelebihan, hadis-hadis sahih tentang fadail. Kita kumpul keluarga kita dan kita dengarkan. Tuan-puan sekalian, ada orang dah kawan-kawan saya mula, isteri dia tak semayang. Bila mulakan baca hadis, lama-lama isteri dia mula semayang. Ada kawan saya, isteri tak tutup aurat, dia mulakan baca hadis dengan kasih sayang. Mula dia marah tapi tak berkesan. Tapi bila dia mula baca hadis, walaupun 10 minit dia minta isteri duduk sama-sama, lama-lama isteri dia pun mula tutup aurat dengan cinta, dengan penuh suka, sebab dia rasa ini semua perintah Allah. Sebab tu mulakan dalam rumah kita. Anak-anak dia yang degil, sebab apa? Bila dalam rumah kita ada taklim lah hadis Nabi beritahu, rumah dia menyebut nama Allah dan Nabi, penuh malaikat, dan setiap malaikat ni minta ampun untuk setiap peserta majlis. Dan malaikat ada satu sifat, sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Jadi isteri akan mula sayang pada suami, berkasih sayang, saling taat, anak akan taat mak ayah. Bila mana dalam rumah sifat malaikat. Tapi kalau majlis kita, rumah kita banyak majlis lara, maka syaitan akan datang. Dan syaitan ada satu sifat, sami'na wa asaina. Sifat syaitan apa dia? Dengar dan ingkar.
Jadi kerana tu kita mulakan dalam rumah kita walaupun sedikit, tak kira kita ustaz ke tak ustaz ke orang biasa, siapa saja, kita mulakan amalan ni, insya-Allah banyak rahmat akan datang dalam rumah kita. Ramai orang-orang yang mana dia kata saya tak ustaz, banyak juga ustaz-ustaz yang belum buat lagi pun dalam rumah mereka. Sebab tu kita mulakan dalam rumah kita. Siapa pun dalam dunia ni, bila kita mulakan macam ni, bila rahmat Allah mula datang, nur datang dalam rumah kita, maka segala kebatilan dan kegelapan yang akan mula hilang. Kerana tu kita kena mulakan rumah kita ni dengan amalan kasih sayang ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.